Alhamdulillah, kita sambung perbincangan kita berkaitan tentang kerajaan Bani Umayyah yang kedua, iaitu yang wujud di Andalusia. Dan kebetulan Alhamdulillah saya pernah sempat ke Andalus di Spain, dan saya sempat menyaksikan ketamadunan yang ditinggalkan oleh kerajaan Bani Umayyah yang kedua ini memang cukup hebat, cukup luar biasa, sehingga dikatakan walaupun ratusan tahun sudah dikuasai semula oleh kerajaan bukan Islam, tetapi kesan-kesan sejarah dalam Islam itu memang masih wujud sehingga sekarang ini. Dan Alhamdulillah saya diberi kesempatan pada bulan 12 tahun lepas pergi ke sana untuk menyaksikan bagaimana apa yang dikatakan di Andalus itu sendiri, tepatnya di bandar Cordova itu sendiri. Cordova itu sendiri. Okey, Cordova. Okey, kalau kita bercakap tentang zaman kerajaan Bani Umayyah yang kedua ini cukup panjang. Lebih dikatakan lebih dalam 7 hingga 8 abad lamanya, memang cukup lama, sehingga dikatakan kuasaan wilayah Eropah itu dipengaruhi oleh kuasa Islam yang cukup luar biasa. Pembukaan Andalus ini bermula daripada 3 orang inisiatif, iaitu pertama Tariq bin Malik, Musa bin Usaid dan juga Tariq bin Ziyad. Mereka inilah yang menjadi orang yang mempelopori untuk penawanan Andalusia itu sendiri. Sebenarnya, apa faktor penting kemasukan Islam ke wilayah Eropah ini? Kerana apa? Orang Eropah itu sendiri mengharapkan bantuan daripada tentera luar untuk mengusir raja yang begitu zalim pada waktu itu. Ya? Raja yang zalim, sehingga memaksa kuasa-kuasa kecil yang ada di Andalus pada waktu itu memohon bantuan daripada tentera Islam, sehingga begitu mudah untuk kuasa Islam menguasai wilayah Spanyol itu sendiri. Dan dikatakan pada bulan Rajab 97 Hijriah, iaitu bersamaan dengan pada bulan Julai tahun 711 Masihi, Tariq bin Ziyad dengan tentera yang sebanyak 12,000 orang dan dibantu dengan tentera yang ada memohon bantuan pada waktu itu, menyebabkan kekuatan Islam begitu kuat sehingga dapat menguasai Andalusia, kawasan yang dikatakan Eropah itu sendiri. Okey, apa kita tidak bincang terlalu mendalam tentang sejarah dia, kita bincang tentang ketamadunan dia, perkembangan dari segi aspek ketamadunan. Di zaman Khalifah Abdul Rahman yang ketiga mengasaskan pusat tinggi pengajian di Cordova. Sampai sekarang ini masih ada lagi bangunan dia sendiri, dan jadi menjadikan Cordova itu sebagai bandar yang dikatakan bandar ilmu. Okey, bahkan Al-Hakam yang kedua menghantar rakyatnya menjelajahi gedung di Alexandria, Kairo, di Dimash ataupun Damaskus, Baghdad, memborong buku-buku yang ada sehingga dikatakan sebanyak 400,000 buah buku, dan terdapat 17 buah pusat pengajian yang ada di Andalus, bahkan dikatakan ada 70 buah perpustakaan. Subhanallah, memang begitu banyak. Kemudian kemudahan yang begitu, mesti yang begitu besar sehingga muncul disiplin-disiplin ilmu seperti historiografi, bidang sejarah, geografi, astronomi, matematik, botani, perubatan, sains, falsafah dan lain-lain. Sehingga kita katakan dalam bidang pendidikan ini perkembangannya memang cukup luar biasa, sehingga orang Eropah lain datang belajar menuntut di sini. Bukan sahaja orang Islam, tetapi bangsa Eropah datang ke Cordova untuk menuntut ilmu. Yang kedua yang dikatakan pusat penterjemahan. Kenapa Andalus begitu maju, ataupun tepatnya di Spanyol ataupun di Andalus ini sendiri? Kenapa? Kerana usaha penterjemahan yang berlaku, iaitu di pusat kegiatan penterjemahan di kawasan di Toledo. Dan juga Cordova telah menjadi pusat kegemilangan ilmu dan jambatan untuk dunia Islam dengan dunia Eropah. Saya katakan tadi bahawa orang Eropah datang sendiri ke Andalusia ini ataupun di Cordova ini untuk menuntut ilmu. Bahkan orang Eropah sendiri yang kadang-kadang menjadi penterjemah. Itulah dikatakan orang Mozart. Orang Mozart ni siapa?
orang yang Eropah yang tidak Islam tetapi membantu usaha penterjemahan kepada bahasa-bahasa asing dan juga keterjemahan ke dalam bahasa Arab. Islam dan ketemadunan Islam banyak memberi faedah kepada kebangkitan Eropah terutama dalam disiplin ilmu pengetahuan. Okey. Seterusnya perkembangan dari segi aspek seni bina. Masjid Jami' Cordoba dibangunkan oleh Abdul Rahman Ad-Dakhil selesai di zaman Hisham I dan begitu hebat sampai sekarang ni bangunan itu masih ada dan Istana Alhambra ini pun saya pernah pergi. Subhanallah memang cukup cantik sampai sekarang ini Alhambra itu masih wujud. Saya terpegun datang ke sana menyaksikan bagaimana Alhambra itu dikekalkan sampai sekarang menunjukkan tentang hebatnya Istana Alhambra itu sendiri. Kemudian yang ketiga, Madinah Al-Zahra. Tetapi Madinah Al-Zahra ini sudah tidak ada lagi sampai sekarang ini. Dah tidak ada lagi, dah dihancurkan oleh tentera-tentera salib ataupun tentera-tentera bukan Islam itu sendiri. Sayang, tidak ada puing-puing sekalipun. Tidak muncul tidak ada bukti-bukti. Sebab apa? Madinah Al-Zahra ini katakan memang cukup menarik dan tidak ada bandingan dengan bandar-bandar yang lain. Dari segi aspek ekonomi pula, kita bercakap tentang sistem kewangan, itu bukan mengimbangi pendapatan perbelanjaan, sumber pendapatan negara macam biasa, cukai tanah, jizyah, zakat, usyur, ghanimah dan ataupun yang lain-lain lagi yang menjadi sumber pendapatan negara. Kemudian Cordoba dikatakan sebagai pusat ekonomi dan juga perdagangan antarabangsa. Memang cukup menarik. Kerana apa? Dia dikatakan sebagai center untuk Eropah itu sendiri. Kemudian Andalus, pusat pembuatan tembikar, perhiasan perak dan emas, memproses kulit dan mengeluarkan senjata. Dan sektor pertanian, sistem saliran dan penyidikan dilakukan untuk mendapatkan benih-benih yang terbaik. Okey. Kemudian kita melihat sumbangan. Kita melihat daripada beberapa sumbangan, iaitu 6 sumbangan. Pertama, dari segi spiritual, Islam membawa akidah, aspirasi dan motif penggerak tamadun. Undang-undang peraturan hidup disediakan dan akhlak yang membina kehidupan manusia itu sendiri. Terutama itulah orang Eropah masuk Islam kerana kehebatan yang cukup luar biasa yang Islam muncul pada waktu itu. Kemudian politik memperkenalkan cara pemerintahan yang adil sehingga dikatakan raja-raja di Eropah pada itu zalim, tetapi apabila melihat cara Islam maka mereka tertarik untuk mengikuti Islam itu sendiri. Kemudian dari segi ekonomi kita melihat ekonomi Mediterranean ini seperti apa, peladangan, perindustrian, perdagangan, pembinaan pangan, jalan raya, tanaman delima, zaitun yang terkenal di ini sendiri di Mediterranean ini sendiri. Kemudian limau, di usaha giat, ulat sutra, pokok jut yang ditanam di China. Kemudian banyak yang dikatakan yang menyumbang ekonomi sehingga dikatakan ekonomi Andalus pagi itu memang cukup luar biasa. Dan memang kita tidak nafikan seni bina di Andalusia sampai sekarang ini dikekalkan. Subhanallah, saya menyaksikan sendiri begitu hebatnya seni bina Islam sama ada di istana maupun yang ada di masjid di Cordoba itu sendiri. Dan juga di Istana Alhambra itu sendiri. Okey. Kemudian kita melihat dua sumbangan lain iaitu sains dan teknologi dan juga intelektual. Okey. Sains dan teknologi memang cukup hebat kerana pada waktu itu Islam sudah mengkaji secara mendalam. Dan Islamlah yang menjadi pelopor kepada sains dan teknologi pada waktu itu. Kerana Barat pada waktu itu tenggelam, zaman kegelapan. Maka Islam yang ada di Spanyol pada waktu itu memang cukup luar biasa sehingga menjadi satu benchmarking bagi Barat untuk mengikuti Islam pada waktu itu. Dan yang terakhir, sumbangan yang cukup istimewa iaitu dalam bidang intelektual. Memang tidak dirapikan lagi lah. Bahkan kita katakan tidak ada perpustakaan yang cukup hebat, beratus-ratus buku yang ditulis, dicatat dan sebagainya. Dan juga universiti diwujudkan sehingga boleh kita katakan sebagai industri pendidikan memang cukup luar biasa
di Andalus ini sendiri. Okey. Banyak dalam bidang yang saya katakan bidang intelektual ini, sama ada dalam bidang falsafah, Ibn Rushd, terkenal dengan Ibn Rushd, dalam bidang astronomi pun yang dia ni seperti Al-Biruni, matematik pun hebat pada waktu itu. Bidang kimia, Abu Firnas, kemudian Ibn Jabir, ini orang-orang yang tokoh dalam ini. Kemudian juga bidang perubatan, dan dikatakan ada terdapat 40 buah hospital di Cordova yang didirikan kerana apa? Cordova mendahului segala-galanya dalam bidang perubatan ini. Kemudian dalam bidang geografi, kartografi dan sebagainya yang lain yang cukup ke depan, sehingga kan pada waktu itu Barat memang cemburu akan keberadaan ilmu pengetahuan yang ada di Andalusia itu sendiri. Okey, ini yang dikatakan faktor perkembangan ilmu di Eropah. Sesuai dengan gesaan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ilmu itu memang ditekankan. Dalam Al-Quran terdapat lebih daripada 600 ayat berkaitan tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian kestabilan Andalusia itu juga memainkan peranan yang penting. Sebab apa? Tidak ada kuasa lain yang mampu untuk menandingi kuasa Andalus itu sendiri. Juga usaha pemerintah yang begitu cekap dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial. Dari segi aspek ilmu juga memang ditekankan, sehingga bila ilmu ditekankan oleh khalifah, maka para ulama pun muncul gaji yang cukup besar untuk para pensyarah di universiti. Kerjasama ulama di antara satu sama lain juga memang cukup erat. Bukan sahaja ulama yang datang daripada negara Islam, tapi juga yang datang daripada Eropah itu sendiri. Kemudian Cordova juga. Cordova juga dikatakan pusat kecemerlangan. Ini memang kita tidak nafikan. Sebagaimana yang saya bincangkan tadi, kenapa Cordova inilah yang akan menjadi batu loncatan ataupun batu kepada semaraknya ilmu pengetahuan di Eropah, yang dikatakan Cordova ini sebagai jantung ilmu, dan dia menyebar ilmu ke seluruh wilayah Eropah. Kemudian Toledo sebagai pusat penterjemahan. Bukan sahaja daripada bahasa asing kepada bahasa Arab, bahkan bahasa Arab kepada bahasa asing sendiri. Dan tidak lupa juga perpustakaan yang muncul pada waktu itu, sehingga dikatakan perpustakaan yang ada di Andalusia tidak mampu ditandingi oleh mana-mana perpustakaan yang ada. Dan kita ketahui bahawa Andalusia pun jatuh ke tangan Barat, iaitu tentera Kristian, setelahnya kenapa pada waktu itu kekuasaan Islam di Spanyol itu berpecah menjadi kecil-kecil. Apabila berpecah menjadi kecil-kecil, sehingga di antara satu sama lain terjadinya permusuhan, sehingga dikatakan kebangkitan Eropah kerana kebangkitan Islam di Eropah pada waktu itu kerana kekuatan Kristian pada waktu itu lemah, berpecah-pecah, diambil kesempatan oleh kerajaan, oleh tentera Islam untuk menguasai Eropah di Spanyol itu sendiri. Tetapi bila mana Islam pun lemah pada waktu itu, hal yang sama berlaku kepada kekuatan kerajaan Bani Umayyah, sehingga dikatakan kerajaan Bani Umayyah pun jatuh, sehingga dikuasai semula oleh Eropah ataupun kuasa Kristian itu sendiri, ataupun kuasa kerajaan Kristian yang wujud di Eropah. Saya rasa cukup dua perbincangan ini, iaitu berkaitan tentang kerajaan Bani Umayyah di Damsyik yang bertepatan di Syria, dan juga kerajaan Bani Umayyah yang muncul di daerah Andalus ataupun di wilayah Spanyol bahagian selatan, sedikit ambil di bahagian Portugal. Ini kawasan Spain ataupun yang disebut sebagai Andalusia. Jadi insyaAllah kita akan bincang perbincangan selanjutnya pada bab ketiga nanti. InsyaAllah kita akan bincangkan berkaitan tentang Daulah Abbasiyah ataupun kerajaan Bani Abbas itu sendiri. Itu saja untuk perbincangan kali ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.